Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita jumpa lagi dalam subtopik dalam tajuk matrix, subtopik matrix identity. Okey, kalau kamu tengok buku teks, A darab 1 sama dengan A. 1 darab A sama dengan A. Okey, apabila 1 didarabkan dengan sebarang nombor A, hasilnya ialah A. Apabila suatu matriks didarabkan dengan matriks A, hasilnya ialah matriks A. Okey, seolah-olahnya dalam nombor bulat, kalau kita darabkan apa-apa nombor dengan nombor 1, kita akan dapat balik nombor yang asal. Ataupun nombor 1 didarabkan dengan apa-apa nombor, kita akan dapat balik apa-apa nombor yang didarabkan dengan 1 itulah. Okey, kalau dalam matriks, ada tak matriks yang sama fungsinya dengan nombor 1? Okey, jawapannya ada, iaitu kita panggil matrix identity. So, macam mana nak kenal matrix identity tu? Okey, cuba kita darabkan matrix Q yang manakah apabila didarab dengan matrix P akan menghasilkan matrix P juga. So, kita tengok antara A dengan B yang manakah merupakan matrix identity. Okey, so kita cuba darabkan dua matrix ni. Okey, macam biasa untuk P yang pertama kita letakkan di bawah sebab kita nak gunakan kaedah roko. Untuk matrix Q kita naikkan ke atas sikit. Okey, untuk matrix P kita hanya buat baris sahaja. Untuk matrix Q kita buat lajur sahaja. So, jadi kita akan dapat 4 pasangan nombor atau kita dapat 4 unsur. Okey, kita tengok unsur yang pertama. So, 5 darabkan dengan 1 tambah 3 darabkan dengan 0 untuk unsur yang pertama. Unsur yang kedua, 5 darabkan 0 tambah 3 darabkan 1. Unsur yang ketiga, negatif 4 darabkan 0 tambah 6 darabkan dengan ini pada 4 darabkan dengan 1. 4 darabkan 1, 6 darabkan dengan 0. Okey, lepas tu negatif 4 darabkan 0 tambah 6 darabkan dengan 1. So, kita tengok hasil darabnya kita akan dapat apa. So, 5 darab 1 tambah 3 darab 0 kita dapat 5. 5 darab 0 tambah 3 darab 1, so kita dapat 3. Negatif 4 darab 1 tambah 6 darab 0, so kita akan dapat negatif 4. Negatif 4 darab 0 tambah 6, kita dapat 6. Okey, kalau kamu tengok hasil darab P dengan Q ni, kita akan dapat balik ni sama dengan matriks Q. Matriks P. Sama macam matriks P. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa Q ini adalah matriks identity. Sebab apa matriks identity? Sebab apabila kita darabkan matriks P dengan matriks Q, kita dapat balik matriks P. Kan sama ni. Sama. Kita dapat sama balik 5, sini 5, 3, 3, negatif 4, negatif 4, 6, kita pun dapat 6. So, kita boleh buat kesimpulan Q ni 1001 ni adalah matrix identity dan fungsinya sama macam nombor 1. Okey, kita tengok pula contoh yang B ni. Adakah Q ini matrix identity? Okey, cuba kita darabkan dulu P dengan Q. So, 5 negatif 2, 4 negatif 3. Kita darabkan dengan negatif 1, 0, 0 negatif 1. So, kita darabkan menggunakan kaedah roko. So, nanti kita akan dapat 4 juga unsur. So, unsur pertama, 5 darabkan dengan negatif 1 tambah 4 darab 0. 5 darab 0 tambah 4 darab negatif 1. Negatif 2 darabkan negatif 1 tambah 2 darabkan negatif 1 tambah negatif 3 darabkan dengan 0. Negatif 2 darab 0 tambah negatif 3 darabkan dengan negatif 1. So, hasilnya kita akan dapat negatif 5, negatif 4. Kita akan dapat 2. Yang ni kita akan dapat 3.
Okey, kalau kita tengok jawapan yang kita dapat hasil darab P dengan Q, kita dapat negatif 5, negatif 4, 2, 3. Maksudnya tak sama dengan matriks yang asal, tak sama dengan matriks P. So, maksudnya kita boleh buat kesimpulan Q yang ni bukan matriks identity. Okey, kenapa bukan? Sebab bila kita darabkan P dengan Q, kita tak dapat balik P yang asal. Sebab kalau matriks identity, kita akan dapat balik sebiji macam matriks P. Okey, matriks B dalam bentuk 1001. 10, matriks B dalam bentuk 1001. Okey, kalau kamu tengok ni adalah matriks identity atau 100,010,001. Ni juga adalah matriks identity. Apabila didarabkan dengan matriks A, akan menghasilkan matriks A, iaitu AB sama dengan B. A sama dengan A. Maksud kat sini B adalah matriks identity. Kalau suatu matriks A didarabkan dengan matriks identity ataupun matriks identity darabkan dengan matriks A, kita akan dapat balik matriks A. Unsur-unsur dalam matriks B ini terdiri daripada kosong dan satu sahaja, dengan unsur satu terletak di sepanjang perpenjuru dari sudut kiri di sebelah atas ke sudut kanan di sebelah bawah, dan unsur yang lain adalah sifar. Maksudnya senang saja kita nak cam matriks identity ni. Kedudukan satu dia macam ni. Ni kedudukan satu dia macam ni. Okey, dan lagi satu, untuk matriks identity dia mesti matriks yang segi empat sama. Maksud segi empat sama ni, kalau macam ni, dia peringkat matriks dia 2 dengan 2. Ni peringkat matriks dia 3 dengan 3. Ataupun kalau kita ada matriks yang 4 dengan 4, so kita akan ada 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. So, peringkat matriks 4 dengan 4. So, kita hanya akan dapat matriks 4 dengan 4 atau matriks segi 4 sama saja untuk matriks identity. Okey, matriks 1001 atau 100,010,001 ialah dikenali sebagai matriks identity dan diwakili oleh I. Okay. Matriks identity ialah matriks segi empat sama. Macam cikgu cakap tadi, dia mesti matriks segi empat sama. Macam ni 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Matriks identity I didarabkan dengan suatu matriks A akan menghasilkan matriks A balik. Maksudnya kalau suatu matriks A didarabkan dengan matriks identity ataupun matriks identity didarabkan dengan A, kita akan dapat balik matriks yang asal. Macam contoh yang sebelum ni cikgu tunjuk. P darabkan dengan Q, kita akan dapat balik P. So, maksudnya Q tu adalah matriks identity dan simbolnya adalah I. Okay, seterusnya matriks songsang. Okey, jika pendarapan matriks A dan matriks B menghasilkan matriks identity, maka B adalah songsangan matriks A dan sebaliknya. Okey, maksudnya kalau kita ada suatu matriks A didarabkan dengan matriks B ataupun matriks B didarabkan dengan matriks A, kita dapat matriks identity. So, maksudnya salah satu sama ada A atau B adalah songsangan dia, matriks songsangnya. Macam mana kita nak tahu dia matriks songsang? Sebab bila kita darab dua matriks ni, kita dapat matriks identity. So, kita teruskan kepada contoh. Kita tengok terus contoh. Menentukan sama ada matriks B ialah songsangan bagi matriks A. Kita nak tahu, kalau kita darabkan matriks A dengan B ni, kalau kita darab dua matriks ni, kita dapat matriks identity. Maksudnya B ni adalah matriks songsang. So, kita cuba darab dua matriks ni. So, negatif 3, 4, 1, negatif 2. Darabkan dengan negatif 1, negatif 2, negatif 1 per 2, negatif 3 per 2. Kita gunakan kaedah rokok. Macam biasa kita buat untuk matriks yang pertama tu, kita buat baris sahaja. Untuk matriks yang kedua, kita buat lajur sahaja. So, jadi kita teruskan dengan
pendarapannya. So, negatif 3 darabkan negatif 1 tambah 1 darab negatif 2 untuk titik yang pertama. Untuk titik atau unsur yang kedua, negatif 3 darabkan negatif 1 per 2 tambah 1 darab negatif 3 per 2. Satu lagi yang bawah, 4 darabkan negatif 1 tambah negatif 2 darab negatif 2 untuk dapat unsur yang ketiga. Untuk unsur yang keempat, 4 darab negatif 1 per 2 tambah negatif 2 darabkan dengan negatif 3 per 2. So, kita tengok unsur yang keempat ni. Okey, kita tengok kalau kita darabkan dua matriks ni dapat tak matriks identity. So, negatif 3 darabkan negatif 1 tambah 2, so kita akan dapat 1. Negatif 3 darabkan negatif 1 per 2 dapat 3 per 2. Tolak dengan negatif 3 per 2 kita dapat kosong. 4 darab negatif 1 tambah negatif 2 darab negatif 2. So, positif 4. So, kita akan dapat kosong. 4 darab negatif 2, so dapat negatif 2 tambah dengan 3. So, kita akan dapat 1. So, kalau kamu tengok ni, hasil darab matriks A dengan matriks B, kita dapat matriks identity. Ini adalah matriks identity. Maksudnya, kita boleh buat kesimpulan oleh itu matriks B ialah matriks songsang. Matriks songsang. Sebab apa matriks B ialah matriks songsang? Sebab apabila kita darabkan matriks A dengan matriks B, kita dapat matriks identity. Bila matriks identity, maka B itu adalah matriks songsang. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua ni. Kita nak tentukan matriks B ni songsangan bagi A ke tak? Okey, kita cuba darabkan dulu dua matriks ni. 5, negatif 2, 6. So, satu lagi negatif 5, negatif 2, 3, negatif 6. Okey, kita buat kaedah rokok. So, jadi 5 darabkan dengan negatif 5 tambah 3 darab 3. Untuk unsur yang kedua, 5 darab negatif 2 tambah 3 darab negatif 6. Lepas tu negatif 2 darab negatif 5 tambah 6 darab 3. Seterusnya negatif 2 darabkan dengan negatif 2 tambah 6 darab negatif 6. Okey, kita kira. So, negatif 25. Negatif 25 tambahkan dengan 9. So, kita akan dapat negatif 16. Negatif 10. Negatif 10. Tolaklah dengan 18. So, kita akan dapat negatif 28. So, 10 tambah 18. So, kita akan dapat 28. 4 tambah tolak dengan 36. So, kita akan dapat negatif 32. So, maksudnya ni bukan matriks. Dia bukan matriks identity. So, kalau dia bukan matriks identity, kita boleh buat kesimpulan B bukan matriks songsang. B bukan matriks songsang. Kenapa B bukan matriks songsang? Sebab kalau kita darabkan matriks A dengan matriks B, kita tak dapat matriks identity. Matriks identity yang macam ni, 1, 0, 0, 1. Tapi untuk soalan A, kita boleh katakan B ialah matriks songsang sebab apabila kita darabkan matriks A dengan matriks B, kita dapat matriks identity. Okey, pendarapan matriks A dan matriks songsang. A, simbol matriks, darabkan dengan A negatif 1. A negatif 1 ni adalah simbol bagi matriks songsang. Akan menghasilkan matriks identity. So, maksudnya A, suatu matriks A ni, macam A ni matriks suatu matriks. A kuasa negatif 1 ni maksudnya matriks songsang. Ataupun matriks songsang, darabkan matriks A, kita akan dapat matriks identity. Okey, so maksudnya sini, kalau
Sekali lagi cikgu cakap, kalau suatu matriks A didarabkan dengan matriks B, kita dapat matriks identiti. Maksudnya salah satu kita anggap dia adalah matriks songsang. Sekarang kita nak menentukan matriks songsang bagi suatu matriks 2 dengan 2. Okey, diberi suatu matriks A, B, C, D. Matriks songsang ni kan simbol matriks songsang. Boleh diperolehi dengan rumus berikut. Sebenarnya matriks songsang kita boleh cari menggunakan rumus. Okey, rumus ni perlu hafal tak? Okey, kalau nak hafal boleh hafal lah rumus matriks songsang ni. Senang je kan formulanya. Okey. 1 per AD tolak BC. Lepas tu AD negatif B, negatif C, A. Dengan keadaan AD tolak BC tak boleh sama dengan kosong. Kenapa tak boleh sama dengan kosong? Sebab kalau 1 per kosong ni kan bawah ni, A tolak D, A darab D tolak BC ni per kosong. Mana boleh 1 per kosong? Kalau kosong dia tidak tertakrif. Okey, penentu matriks A. Penentu ni yang bawah ni. Ini adalah penentu. Ini adalah penentu ni. Ini kita panggil penentu. Penentu. Okey, penentu ialah AD tolak BC dengan keadaan AD tolak BC tak boleh sama dengan kosong. Oleh itu, matriks songsang wujud. Maksudnya kalau dia tak sama dengan kosong, matriks songsang tu wujud. Tapi kalau dia sama dengan kosong, matriks songsang tidak wujud apabila AD tolak BC sama dengan kosong. Kalau kita dapat juga bawah ni kosong, maksudnya dia tiada matriks songsang. Sebab suatu matriks tu tak semestinya dia ada matriks songsang. Okey, kita rujuk buku teks contoh 23. Bagi setiap matriks berikut, tentukan sama ada matriks songsang tu wujud ke tak. Jika wujud, hitung matriks songsang. Okey, macam mana kita nak tahu matriks songsang wujud ke tak? Okey, so sekarang kita label dulu. Okey, ni A, kedudukan mesti betul. Ni B, sini C, sini D. Okey, cikgu cakap tadi, untuk tentukan dia ada matriks songsang atau tidak, kita tengok penentu dia sahaja. Penentu mesti tidak sama dengan kosong. So, penentu dia apa? AD tolak BC. Okey, A. Apa A? Ni A. 1. Darabkan dengan D. D yang mana ni D? 8. Tolak B berapa B? Ni B. 2. C adalah yang ni 4. Okey, kita selesaikan. 8 tolak 8. So, 8 tolak 8 kosong. Okey, dia cakap tadi, matriks wujud kalau dia tak sama dengan kosong. Tapi yang ni sama dengan kosong. Penentu, ni penentu. Penentu dia sama dengan kosong. Jadi, oleh itu kita boleh buat kesimpulan, tiada matriks songsang. Okey, kenapa yang ni tak ada matriks songsang? Sebab penentu dia sama dengan kosong. Dia tak boleh sama dengan kosong sebab matriks wujud apabila penentu dia tak sama dengan kosong. Okey, kita tengok contoh B. Okey, contoh B ni kita nak tahu dia wujud ke tak wujud. Okey, kita cari dulu penentu. Ni A, B, C, D. So, jadi A darab D tolak B darab C. Okey, kita masukkan nilai A3, D4 tolak 5 darab 2. So, kita selesaikan 12 tolak 10. So, jawapan dia 2. 2 ni tak sama dengan kosong kan? So, jadi oleh itu, ada matriks songsang. Okey, so dia kata jika wujud, hitung matriks songsang. So, macam mana nak hitung? Gunakanlah formula. 1 per AD tolak BC. Lepas tu, D dengan A tukar kedudukan. A dengan D ni tukar kedudukan. B dengan C tukar simbol. Tukar simbol ni maksudnya kalau dia positif dia jadi negatif, kalau negatif dia jadi positif. Tapi kalau untuk A dengan D kita tukar kedudukan sahaja. So maksudnya 1 per A. Mana tadi A? Ni A kan? 3. D dia 4
tolak 5. 5 tu B. B dia 5. B ni 5. C dia adalah 2. Okey. Lepas tu cikgu kata A dengan D tukar kedudukan. So maksud sini D dekat atas, A di bawah. Lepas tu untuk B dengan C kita tukar simbol. Macam tadi, cikgu kata A dengan D, sini A, B, C, D. A dengan D kita tukar kedudukan. Maksudnya D naik atas, so D 4, A 3 kat bawah. Kalau untuk B dengan C, kita tak ubah kedudukan, kita ubah simbol. Kalau sini 5, B dia 5, dia akan jadi sini negatif 5. Kalau C dia 2, dia akan jadi negatif 2. Sebab kalau dia negatif, dia akan jadi positif. So, jadi yang ni, sini negatif 5, sini negatif 2. So, jawapan dia adalah 1/2. Tadi kita dah selesaikan, dah cari ke atas. 4, negatif 2, negatif 5, 3. Dah selesai. Ini adalah matriks songsangnya. Ataupun, kalau keluar dalam soalan objektif, tak ada pilihan jawapan ni, kamu darabkanlah. Sama ada nak tinggalkan jawapan dalam bentuk macam 1/2 ni, ataupun kita boleh cuba selesaikan. Kita darabkan semua ni ke dalam. Maksudnya ni darab ke dalam. Semuanya 1/2 ni kita darabkan ke dalam. So jadi 1/2 darab 4, so dapat 2. 1/2 darab negatif 1 dapat negatif 1. Sini negatif 5/2, sini 3/2. Okey, so maksudnya kita ada dua pilihan. Kalau dalam exam, dalam soalan objektif, tak ada pilihan jawapan macam ni. Kita darabkan 1/2 ni ke dalam. Semua kita darab. So, jawapannya matriks songsang dia ni lah. Ni matriks songsangnya. Okey, so tadi kenapa ni ada matriks songsang? Sebab bila kita cari penentu dia, kita tak dapat sama dengan kosong. So, maksudnya dia ada matriks songsang. Cikgu ulang balik. A ni dengan D kita tukar kedudukan. A tukar dengan D. B dengan C kita tak tukar kedudukan. Kita tukar simbol. Asalnya 5 dia jadi negatif 5. Asalnya 2 dia jadi negatif 2. So, kita selesaikan. Sebenarnya yang ni 1/2, 4 negatif 5, negatif 2, 3 ni sebenarnya dah boleh dapat markah. Tapi kalau keluar dalam soalan objektif, tak ada pilihan jawapan macam ni. So, kita kena terpaksa darabkan 1/2 dengan 1/2 darabkan 4, 1/2 darab negatif 2, 1/2 darab negatif 5, 1/2 darab 3. So, ni jawapan songsang. Okey, bagaimana menentukan matriks songsang bagi suatu matriks? Okey, ni kita nak hitung nilai M. Menghitung nilai M jika matriks berikut tidak mempunyai matriks songsang. So, cikgu cakap tadi, kalau tidak mempunyai matriks songsang, maksudnya penentu dia sama dengan kosong. So, mana kita labelkan dulu. So, ni A, B, C, D. Kita nak hitung nilai M jika tidak mempunyai matriks songsang. Kalau tak mempunyai matriks songsang, maksudnya penentu dia A tolak D ni sama dengan kosong. So, A dia 4, D dia negatif 5. Tolak. Kenapa tolak? Memang formulanya tolak. B negatif 2 darabkan dengan M samakan dengan kosong. Kenapa kita sama dengan kosong? Sebab soalan dah cakap dia tidak mempunyai matriks songsang. So, negatif 20 tambah 2M sama dengan kosong. So, 2M sama dengan, pindahkan negatif 20 ke sebelah kanan. So, dapat 20. M sama dengan 20 bahagi 2. So, M sama dengan 10. So, jadi M tu 10. Okey, kita cuba soalan yang kedua. So, sini A, B, C, D. So, macam biasa sebab dia tidak mempunyai matriks songsang. So, dia sama. Penentu dia sama dengan kosong. So, A darab D, AM. D 4. Tolak 5 darab negatif 2 sama dengan kosong. Kenapa kita samakan kosong? Sebab dalam soalan dah cakap dia tiada matriks songsang. Tidak mempunyai matriks songsang. Kalau dia ada matriks songsang, penentu dia tak boleh sama dengan kosong. So, ni 4M
tambah 10 sama dengan kosong. So 4M sama dengan pindahkan 10 ke sana jadi negatif 10. So M sama dengan 10 bahagi dengan 4. So M sama dengan negatif 5/2. Okey, so sekarang kita nak hitung matriks songsang. Macam tadi, cikgu dah bagi contoh tadi. Okay, kita cuba lagi macam mana kita nak cari matriks songsang bagi suatu matriks. Okey, macam biasa kita ada formula ni macam mana, kena hafal lah sikit. Matriks songsang ni, formula matriks songsang bukan formula, simbol matriks songsang. So, formula dia 1/A ditolak BC. Ni bawah ni kita panggil penentu. D tukar dengan A, tukar kedudukan D dengan A. B dengan C tukar simbol. Ni adalah formula bagi matriks songsang. Okey, so macam biasa kita masukkan je formula. Sebelum tu kita label A, B, C, D. Jangan salah label. Jangan kamu letak 7 tu A, 5 ni B, tak boleh. Dia mesti A, B, C, D. Mesti tak boleh sini B. Dia mesti kedudukannya bukan A, B, C, D. Tak boleh. Dia mesti A, B, C, D. Mesti kedudukannya betul. Okey, masukkan je formula 1/A darab D. A berapa? 7 darab 2 tolak B 2 darab 5. Yang ni kita ambil je dulu formula ni. Okey, lepas tu barulah kita tukar kedudukan. A tukar dengan D, tukar. A tukar dengan D. So, 2 tukar dengan 7. Tapi untuk B dengan C, kita tak ubah kedudukan dia. Kita hanya ubah simbol. Macam contoh ni, B dia 2 kan. So, kita letak negatif 2. So, C ni berapa? 5 kan. So, kita tak letak 5. Kita letak negatif 5. Kita tak ubah kedudukan. Tapi kita ubah simbol. Okey, so kita darabkan 7 darab 2. Tolak dengan 10. So, kita akan dapat 4. So, bawah tu 1/4. Kurungan 2 negatif 5 negatif 2 7. Sebenarnya ni dah dikira jawapan akhir, dah dapat markah penuh. Tapi andai kata macam cikgu cakap tadi, tak ada pilihan jawapan ni dalam objektif. So kita terpaksa darabkan semua sekali ni ke dalam. Terpaksa darabkan 1/4 dengan kesemuanya. So, maksudnya kita ada dua pilihan jawapan dah. Sama ada kamu nak jawab 1/4 kurungan 2 negatif 5 negatif 2 7. Ataupun kita darabkan 1/4 ke dalam. So, jadi jawapan dia 1/2 negatif 5/4. Yang ni negatif 1/2. Yang ni 7/4. Dua-dua diterima. Dua-dua dah dikira jawapan akhir untuk matriks songsang. Okey, D pula. Kita cuba D. Macam biasa, labelkan dulu supaya kita tak tertukar kedudukan. Okey, D. So, untuk matriks songsang ni adalah 1/A3 darabkan dengan negatif 6 tolak negatif 4 darab 5. Okey, ingat A dengan D tukar kedudukan. Okey, kalau kamu tengok D dia negatif 6 kan? So, masih kekal negatif 6. Simbol kita tak tukar. Sorry. Bukan A, tapi 3. Okey, sini 3. Kalau kamu tengok cikgu tukar 3, cikgu pindahkan ke bawah, negatif 6 cikgu naikkan ke atas dekat D. Tapi untuk B dengan C cikgu tukar simbol. Okey, asalnya B negatif 4, so jawapan di sini 4. Asalnya C tu 5, so jadi negatif 5. Okey, kita selesaikan. Kita kira dulu pembawah tu berapa. So, negatif 18 tolak dengan negatif 20. So, kita akan dapat 2. So, jadi pembawah dia atau penentu dia 1/2. Negatif 6, negatif 5, 4, 3. Ataupun kita boleh buat jawapan dia, kita darabkan semuanya ke dalam. Kita darabkan 1/2 ni dengan negatif 6 dengan 4. Ataupun kita boleh buat jawapan kita adalah negatif 3, negatif 5/2, 2, 3/2. So, dua-dua jawapan diterima.
Cuma cikgu buat 2 sebab takut-takut dalam objektif tak ada pilihan jawapan yang ni. So itu saja untuk hari ni. Kita belajar matriks identiti dan matriks songsang. So nanti latihan cikgu akan maklumkan dalam grup. Sebarang pertanyaan kamu boleh tanya cikgu ataupun tanya dalam grup. Okey, itu saja untuk hari ni. Sekian.